warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, untuk tazkirah ringkas pada malam ini, saya diberi tajuk iaitu persediaan dalam untuk menghadapi peperiksaan STPM, yang mana ada 3 kategori lah, iaitu fizikal, persediaan fizikal, mental dan rohani. Alhamdulillah. Pertama kita sentuh mengenai persediaan dari segi fizikal, yang mana kalau kita tengok saya bahagikan kepada 2, iaitu fizikal luar, maknanya dari segi persediaan peralatan, alat tulis, semua tu kita kena ada. Sebab ada juga kadang-kadang yang saya pernah jaga exam, ada juga pelajar yang tak ada bawa pembaris. Itu pun dikira dari segi persediaan daripada segi fizikal. Seterusnya adalah persediaan terhadap diri kita sendiri, dari segi jiwa kita. Kat situ kita tengok macam mana persediaan kita itu jaga kesihatan. Maknanya ada juga berlaku bila nak exam saja, ada yang accident, ada yang kemalangan. So di sini kita jagalah kesihatan kita. Dah tahu dekat nak exam, kurangkanlah bawa motor laju-laju, jangan pergi lumba, macam itulah. Dan jaga makan minum. Saya ada ikut satu kuliah yang kuliah ni disampaikan oleh mudir salah sebuah pondok di Malaysia ni lah. Saya tak ingat pondok mana. Cuma dia kata untuk pelajar tahfiz dia, untuk makanan, untuk bagi pelajar tu mudah ingat, dia bagi makan kacang badam. Ada tak kacang badam, kenal je? Okey, kacang badam dan dibagi minum air susu. Itulah salah satu yang diamalkan oleh pelajar tahfiz dari segi makanan lah untuk pelajar-pelajar yang untuk menghadapi peperiksaan. Dan juga kita juga untuk menghadapi peperiksaan, kalau boleh jangan makan banyak. Okey, kalau makan banyak secara automatik kita akan mengantuk, betul tak? Okey, bila kita mengantuk memang kita tak jadi nak, kita tak study lah. Dan kita amalkan sunnah yang mana memang bertepatan lah, iaitu berhenti sebelum kenyang. Sebab bila kita kenyang memang kita tak boleh belajar. Kalau kita tidur pun, kalau kita tidur dalam keadaan lapar, kita bangun pagi esok badan kita akan ringan. So maknanya berkaitan dengan fizikal ni, jangan makan terlalu banyak. Okey. Dan yang itu kita ambil dari segi fizikal, maknanya makan yang yang kita nampak, maknanya yang halal, yang jelas, bukan yang batil. Kalau yang orang betul-betul jaga, dia memang makan benda-benda yang bagus dan yang batin pun dia jaga. Saya nak ada seorang kawan saya, dia ajar kuliah dekat surau saya. Dia cerita, dia ni waktu zaman dia kecil, ayah dia tak bagi tahu. Dia pergi beli dekat kedai. Beli barang kat kedai, ayah dia tak bagi. Sebab dia risau, dia takut anak dia ni, dia takut kawan saya tu dia tak akad jual beli. Maknanya sampai situ sekali dia jaga makan minum anak dia. Dia takut nanti susah nak ingat. Sebab kawan saya ni memang dia umur berapa, umur masih dalam remaja, dia dah hafal kitab Ihya Ulumuddin. Satu kitab yang sangat tebal. Okey, dia pun bercita-cita nak jadi ahli fiqh yang inilah yang terkenal di cerita saya. So itu dari segi fizikal. Dan dari segi mental, ini sangat berkaitanlah dengan psikologi dan emosi, yang mana untuk memasuki dewan ataupun bilik peperiksaan, pelajar-pelajar anda tidak seharusnya dalam keadaan yang stres ataupun terlalu takut.
Kerana kalau boleh anda ada dalam keadaan yang tenang. Sebab ada satu ketika masa saya jaga exam, saya minta seorang pelajar untuk bangun baca doa. Okey, then tak ada yang nak bangun. So saya macam orang yang paling dekat dengan saya pilih, okey, awak baca doa. Dia bangun, dia nak baca doa, okey, dia baca, saya ingat Rabbi Shrah Li. Doa tu pun dia tak ingat tau. Sepatutnya kan kalau kita dah sekolah agama kan, dia sekolah biasanya maknanya ingat ada doa tu Rabbi Shrah Li Sadri wa yassir amri tu kan. Tapi dia jadi blur. Sebab dia dalam keadaan terlampau gemuruh. Okey. So terlampau gemuruh dan stres memang tak boleh. Sebab nanti anda jadi kelam kabut tau untuk jawab soalan. Dan ada juga seorang pelajar, dia jumpa saya, dia kata, cikgu, saya dah tahu cikgu, saya dah ingat untuk satu topik lah. Tapi cikgu, bila saya masuk dalam bilik peperiksaan, saya tak boleh jawab cikgu. Itulah maknanya terlampau gemuruh. Yalah, okey, mentor masuk dalam bilik peperiksaan dalam keadaan tenang. Okey. Kita terus kepada rohani. Mengenai rohani, kita sentuh mengenai doa lah. Biasanya rohani kita sentuh mengenai doa. Dan doa adalah sangat penting kepada kita sebagai umat Islam. Yang mana kita tengok sahabat gandung habis berdoa. Selipar putus pun berdoa. Maknanya sangat-sangat penting berdoa. Di sini saya nak bawa satu kisah. Saya rasa saya pun pernah cerita dekat pelajar-pelajar yang lepas-lepas lah. Iaitu mengenai kisah Imam Al-Bukhari. Yang mana Imam Bukhari ni, dia dilahirkan dalam keadaan mata tak nampak. Iaitu matanya buta. Dia telah pergi belajar di maknanya di pondok lah lebih kurang. Dia pergi belajar dan dia apabila dia baca Quran, tok guru dia cakap, kamu ni ada potensi untuk jadi jadi ulama. Lepas tu dia balik cerita kat mak dia kata, mak, saya nak jadi ulama, saya nak jadi hafal Quran. Lepas tu mak dia cakap, boleh ke, sedangkan kau ni mata tak nampak, buta, macam mana kau nak baca Quran? Dan lepas tu mak dia pun masuk bilik. Mak dia terus doa. Mak dia berdoa, ya basir, ya basir, ya basir, ya basir. Dan lepas tu dia pun tidur. Lepas tu mak dia pun tidur, Imam Bukhari pun tidur. Lepas tu besok dia bangun, tiba-tiba mata dia nampak. Dan dia cakap sama dia, Umi, mata saya dah nampak. Lepas tu mak dia macam tak percaya. Mak dia cakap, nampak, mungkin nampak mata hati kot. Tak ada Umi, saya sudah nampak. Lepas tu pendek cerita, betul-betul lah dia nampak. Nak ceritanya kat sini, doa, bagi pelajar-pelajar yang nak menghadapi peperiksaan, doa, jika sesiapa yang ada ibu, doa daripada ibu sangat penting. Ni tak jumpa mak. Mak, tolong doakan saya nak hadapi STPM. Dan satu lagi yang dapat saya ambil daripada kisah kat sini ialah cara kita berdoa. Rupanya doa pun ada juga cara dia. Yang mana dalam ayat Al-Quran, surah Al-A'raf, ayat 80. Kalau kita tengok kat situ, Allah Ta'ala berfirman, Lillahi asma husna, fad'uhu biha. Maknanya Allah Ta'ala sebut, pada Allah ada nama-nama yang baik, asma husna. Berdoalah dengannya. Maknanya, kita berdoa ikut kesesuaian. Seperti yang didoa oleh ibu kepada Imam Bukhari, iaitu anak dia tak nampak, so dia ambil nama Allah yang berkaitan dengan nampak, iaitu yang maha melihat. Al-Basir, ya Allah, ya Al-Basir, ya Allah, ya Basir, berikanlah anakku melihat. Ya Allah, ya Basir, berikanlah anakku melihat. Macam tu. Dan nama Allah ni, kalau dalam Quran, dia ada 99. Kita boleh ambil yang mana yang
yang kita rasa bersesuaian dengan situasi kita sekarang. Contohnya lah, kalau kita rasa dah dekat sangat nak exam ni, nak peperiksaan, kita ambil contohnya, saya ambil Al-Basit. Al-Basit tu maknanya yang melapangkan. Maknanya kalau kita rasa tak cukup masa, kita ya Allah ya Basi, ya Allah ya Basi, lapangkanlah masa aku, berikanlah, cukupkanlah masa aku untuk belajar. Dan kalau kita rasa hati kita ni tak terbuka, maknanya hafal-hafal pun tak boleh, kita ambil ya. Contohnya sini saya ambil Al-Fatah. Al-Fatah ni yang maknanya yang membuka. Maknanya ya Allah ya Fatah, ya Allah ya Fatah yang membuka. Kau bukalah hati aku ya Allah. Dan banyak lagi, contohnya kalau Al-Hadi yang beri petunjuk. Sebab saya pun ada satu cerita lah yang menarik juga yang berlaku dekat diri saya untuk ni. Saya dulu pernah satu ketika saya naik kereta, atas kecuaian saya macam terlanggar seorang orang kampung Delik. Dan orang tu sebab memang salah saya, dia datang pegang helmet, dia macam nak pukul saya. Masa tu saya pun baca Al-Qahar. Yang mana Al-Qahar tu maknanya yang maha menunduk. Orang tu pegang helmet datang kat saya. Tiba-tiba saya peluk dia. Dia pun jadi diamlah, dia jadi senyap macam tu kan. Dan lepas tu saya pun jadi berkawan pula dengan orang tu. Kalau Puan Azimah, dia kenal orang tu sebab anak dia Puan Azimah Hajar. Saya pernah pergi kenduri, sebab lepas tu dia jadi kawan saya, dia ajak saya pergi kenduri. Dan nampak Puan Azimah pun pergi kenduri tu. Saya tanya, rupanya anak dia ni Puan Azimah Hajar. Tapi nak ceritanya, orang yang tengah marah, kita baca dengan kita sebut nama Allah ni Al-Qahar, dia jadi tunduk. Ada lagi satu ni untuk doa bila kita masuk dalam bilik peperiksaan, bila kita dah tak ingat kan, ada satu ayat yang mana dalam surah Ar-Rahman, maknanya Allamahul Bayan, maknanya yang memberi penyataan. Bila kita dah rasa blank sangat, kita sebut ya Allah Allamahul Bayan, maknanya yang memberi penyataan. Maknanya mudah-mudahan kita sebut tu Allah Ta'ala beri kita apa yang kita dah ingat kan. Okay. Dan satu lagi adalah selawat lah. Okay, selawat pun sangat penting. Saya rasa sekadar itulah dulu daripada saya. Sebab masa pun dah pukul 10. Saya ingat kalau ada masa saya ingin sentuh, tapi lepas ni lah kita ingin sentuh mengenai cara nak belajar. Saya rasa cara belajar study group, pelajar kurang amalkan lah. Kalau boleh nanti saya akan jumpa pelajar, ada masa kita buat ceramah sikit ataupun taklimat untuk mengenai cara-cara belajar study group. Okay, kita sudahi tertangguh majlis kita dengan Tadah Kafarah dan Suratul Asr.